Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Something okay, habis kat situ. Saya nak tunjuk contoh something. Okay. Right. Okay. Isu Sanusi. Right. Isu Sanusi. Oh, sebelum kita cerita isu Sanusi ni, saya tertarik nak bawa cerita tentang isu Paloh, tuan-tuan. Isu tanah di Paloh. Sebab dia ada dua contradicting punya statement daripada PAS tau. Nak menunjukkan betapa hipokritnya PAS ini. Okey. Dia ada satu isu di Selangor, di Setiajaya, Kampung Setiajaya, di mana penduduk Kampung Setiajaya telah dihalau daripada tanah yang mereka duduki. Okey, setelah puluhan tahun. So, dalam masa yang sama, itu di Selangor. Di Kelantan pun, di Kampung Paloh, ada juga di mana penduduk orang Melayu dihalau daripada tanah yang mereka duduki sejak puluhan tahun kerana dakwaannya itu adalah tanah milik syarikat anak negeri. Baik, di dalam dua keadaan yang berbeza ini, PAS mengemukakan dua pandangan yang berbeza. Okey, dalam isu berkenaan dengan Kampung Setiajaya, juga Kampung Setinggan, apa kenyataan PAS di dalam Harakah Daily? Kita baca. Isu Kampung Setiajaya buka mata tentang hak Melayu. Oh, hak Melayu, tuan-tuan. Keputusan Mahkamah Tinggi lalu tidak memihak kepada penduduk Setiajaya dengan mahkamah memerintahkan semua penduduk untuk mengusungkan tanah itu dalam tempoh 18 bulan. Ahli Dialog Undangan Negeri Sungai Burong, Dr. Muhammad Zamri berkata perkara ini telah membuka mata semua pihak, kata beliau. Saya tak boleh masuk sebab saya kena langgan. So, dia kata ini telah membuka mata semua pihak. Ini tidak patut, tidak wajar dan sebagainya. Kan? Ini adalah hak orang Melayu terabai, terancam, dia kata. Oh, dia kata demikian. Baik. Now, bila menyentuh Sungai Burong di Selangor, hak Melayu terancam. Tetapi bila menyentuh hak orang Melayu di Kelantan, apa kata mereka? Menumpang di tanah orang, tiba-tiba minta pembebasan. Tentunya masih ramai ingat setiap kali projek, ini Jun 2022, setiap kali projek pembangunan mahu dilaksanakan kerajaan, ada pihak bantah. Ia berlaku di mana-mana saja, bukan saja di Malaysia. Adegan ini sering berulang, dia kata. Adegan itu sering berulang. Mereka lebih selesa dengan longkang tersumbat. Asalkan demam tinggi tidak keluarga mereka, biarpun orang luar melihat kotor dan terbiar. Mereka membesar itu selama puluhan tahun. Bagi ibu mereka membina rumah di situ, sudah tahu ia bukan tanah mereka. Itu tanah kerajaan. Selagi kerajaan tidak arah pindah, selagi itulah mereka boleh berteduh di situ. Ibu bapa mereka datang dari luar Kota Baru. Mencari rezeki di ibu negara, ada yang berniaga, ada yang kerja di pusat Melimbelah. Mereka seronok tinggal dalam situasi begitu. Mereka tidak perlu lagi naik bas balik ke rumah di kampung setiap petang. Lama-kelamaan, pendapatan setikat itu membesar. Kalau ada ruang, anak pula membina rumah berteduh. Anak-anak pula tiada perasaan, itu bukan tanah milik mereka. Mereka menganggap di situlah tanah tumpah darah mereka. Sekarang ada pengasas kampung setinggan sudah meninggal dunia. Yang tinggal hanya ada anak cucu. Kita bimbang kalau si ayah tidak menceritakan kepada anak cucu itu bukan tanah mereka, mereka hanya menumpang buat sementara waktu. Situasi itu berlaku di atas tanah setinggan PT 79 Seksyen 5 Jalan Atas Paloh, Kota Baharu. Kan? Tanah milik persendirian didiami tanah milik Perbadanan Kemajuan Iktisas Negeri Kelantan didiami 53 keluarga. Mereka hanya menumpang di atas tanah kerajaan, menumpang di tanah orang, tiba-tiba minta pembebasan. Kan? So, apa jadi dengan tanah di Selangor, di Kampung Setiajaya? Kerajaan, bukan Selangor, Kuala Lumpur, saya minta maaf. Kerajaan bagi pampasan dengan nilaian rumah ratus ribu ringgit, tuan-tuan. Apa jadi dengan tanah Paloh di Kelantan yang dikatakan dirampas, yang ini dikatakan menumpang tanah di tanah orang? Dia bagi pampasan, tapi bagi 1,500 je. Yang ni dikatakan menumpang di tanah orang. Tapi kenapa yang ini dikatakan hak Melayu? Kenapa ada dualisme di dalam perkara ini?
Kalau melibatkan Selangor, Kuala Lumpur, sebab apa? Dia negeri liberal. Maka itu hak Melayu terancam. Padahal itu pun tanah setinggan. Tapi bila melibatkan negeri Kelantan, tanah setinggan, oh itu hak kerajaan. Tak patut mereka tinggal di situ. Tuan-tuan, saya setuju dengan kenyataan yang kedua. Itu hak tanah kerajaan. Bukan kerajaan, hak tanah orang lain. Maka rumah setinggan tidak ada hak ke atas tanah tersebut. Saya setuju dengan kenyataan kedua itu. Tetapi jangan hipokrit. Jangan pasik. Jangan pasik, tuan-tuan. Kalau yang kedua itu dianggap sebagai mengambil hak orang, yang pertama pun dikatakan mengambil hak orang. Bukan cerita hak Melayu. Itu pun mengambil hak orang. Tak kisahlah sama ada owner tu Melayu ke Cina ke, tanah itu atas nama dia, dia beli geran itu atas nama dia. Siapa jual itu hak mereka semasa jual beli dahulu. Ada orang duduk. Mereka orang setinggan. Tak kisahlah dia Melayu atau tidak. Itu adalah hak dan milik orang yang ada, property rights dipanggil. Geran tanah itu. Yang duduk di atas tanah milik orang lain, dia tidak ada equitable rights pun. Dia tidak ada hak bersama pun ke atas tanah tersebut. And yet, bila melibatkan bukan Kelantan, oh, ini adalah hak Melayu terancam. Melayu telah disisihkan. Melayu itu, Melayu ini. Tapi bila melibatkan Kelantan, oh, tengok tu. Tengok tu. Ini ada kesalahan penduduk kampung. Tak patut minta pampasan. Menumpang di tanah orang. Tiba-tiba nak minta pampasan. Tu kenapa? Oh, dia punya maki bukan main. Nak fair dua-dua lah. Nak fair, kita kata, even dekat kita cerita Kampung Seri Setia tu, dapat pampasan. Lebih banyak lah daripada apa yang kerajaan negeri Kelantan bagi. Janji pada zaman arwah Nik Aziz, Allahyarham Nik Aziz dahulu, ialah memberi sebuah apartmen kepada setiap keluarga di Kampung Palau sebanyak 53 rumah tersebut. Tetapi bila datang kerajaan sekarang ini, pampasan yang mereka terima 1,500 sahaja. Ya, tanah setinggan tidak patut dapat apa-apa pampasan. Ya, kita setuju. Secara dasarnya. Tetapi kamu telah berjanji. Itu dasar yang kedua. Dasar kedua, bila kamu telah berjanji, kena tunaikan. Tak kisahlah sama ada dijanjikan oleh Menteri Besar dahulu atau Menteri Besar sekarang, itu irrelevant. Kamu telah membawa janji tersebut bila kamu memegang jawatan Menteri Besar. So, kena tunaikan. Jangan tiba-tiba bila sampai kepada peringkat negeri kamu, oh, itu adalah tanah kami, tidak berhak meminta pampasan. Tapi bila melibatkan negeri lain, oh, Melayu terancam, Melayu begini, Melayu begitu. Sebab itu saya kata PAS ni memang pandai riding on issues. Dia pandai main isu macam tu. Sebab itu saya kata pasik je, #pasik. Dalam isu ni pasik je PAS ni, tuan-tuan. Tak boleh nak pakai pun. Tak boleh nak pakai. Okay, Tara boleh pakai punya. Right. Habis kat situ.